Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'. Kita teruskan perbincangan melalui bacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Bab yang kedua, ringkas je. Al-Bab Tsani fi Tarjih al-Qira'ati wal Qari'i ala ghairihima. Apa maksud dia? Bab keutamaan bacaan Al-Quran dan keutamaan penghafal, pemikul Al-Quran berbanding yang lain. Okey. Jadi bandingan amalan membaca Al-Quran dengan amalan lain dan orang yang membaca Al-Quran, yang menghafal, mengamalkannya berbanding yang lain. Seolah-olah Imam Nawawi nak beritahu dalam bab ni, aku nak cerita ada dalil-dalil, ada riwayat-riwayat menunjukkan bukan sekadar bacaan Al-Quran dan pembaca Al-Quran itu bagus, malah mereka dan bacaan Al-Quran itu lebih bagus dari yang lain. Lebih bagus, maknanya perbandingan. Sebab kalau semata-mata Quran tu ada fadilat, keutamaan, kelebihan, itu yang kita dah baca sebelum ni. Yang kita baca hadis tentang apa ni, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Okey, pasal orang yang baca Al-Quran, beriman baca Quran, apa ni, bagaikan buah udrujah, okey, bau wangi, okey, dan seumpamanya. Jadi itu semua kelebihan orang membaca Al-Quran, kelebihan bacaan Al-Quran secara sendiri. Tapi bila dibandingkan yang lain pula, ada beberapa riwayat menyebutkan tentang keutamaan ini. Imam Nawawi letakkan dua riwayat ni, sebenarnya ringkas je. Okey, dan dia akan sebut lagi detail yang lain. Sabata an Abi Mas'udin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Okey. So riwayat ni daripada Abu Mas'ud Al-Ansari. Abu Mas'ud Al-Ansari. Nama dia yang betul adalah Uqbah ibn Amr. Uqbah ibn Amr. So Abu Mas'ud Al-Ansari diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Okey, jadi mana letakkan riwayat ni. Hadis ni sebenarnya panjang. Permulaan hadis tersebut, Nabi cakap apa? Hendaklah yang memimpin solat berjemaah tu yang jadi imam. Amma ya ummu. Amma ya ummu jadi imam. Bukan amma ya ummu tu ummun mak. Tak kena. Okay, orang jadi imam, hendaklah yang menjadi imam pada satu kaum itu orang yang paling hafal, paling elok, paling bagus, paling faham tentang Al-Quran. Aqra'uhum li kitabillah. Okay, walaupun perkataan aqra', okay, biasa siapa yang ada asal bahasa Arab kita dengar aqra' tu kena berqiraah, qari', baca kan. Tapi konteks riwayat-riwayat ni menunjukkan qari' itu orang yang membaca Al-Quran ini bukan sekadar boleh baca. Okey, bukan sekadar boleh baca. Kita akan nampak bukti pada riwayat lagi satu. Jadi mereka ni baca, hafal, faham, tahu dan amal, okey, dan tadabbur segala isi kandungannya. Jadi ini yang disebutkan qari' untuk konteks Nabi, para sahabat dan seterusnya. Sampai zaman sekarang qari' itu yang ikut pertandingan tilawah. Yang pertandingan tilawah tu kita panggil qari' kan. Okey. Tak ada masalah, memang dari sudut lafaz dalam bahasa Arab, perkataan qari' itu memang pembaca. Okay. Tapi asal konteks yang Nabi sebutkan, maknanya dia bukan sekadar membaca. Dia bukan sekadar baca Quran, malah lebih lagi. Okay. Memenuhi hak-hak Al-Quran yang dituntut. Dan saya sebutkan kat sini, riwayat ini sebenarnya panjang. Sebab Nabi tengah cerita peringkat-peringkat kelayakan jadi imam. Yang paling bagus adalah yang paling hafal Al-Quran, faham. Okey, seterusnya fa in kanu fil qiraati sawaan, kalau mereka semua dalam bab hafalan Quran semua sama,
Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran semua sama hebat, sama bagus. Fa'alamuhum bis sunnati. Maka cek pula siapa yang lebih faham sunnah. Saya pun tak tahu zaman tu diorang buat exam ke, tahu macam mana yang siapa yang paling hebat Quran. Kalau bila Nabi cakap, maknanya kalau semua sama, seolah-olah macam bila sahabat-sahabat tengok sama masing-masing, semua pun hafal semua 70 juz, semua pun faham, semua pun boleh tafsir Quran. Ini tak jadi. Kita tengok siapa yang lebih faham sunnah. Boleh jadi mereka mengukur berdasarkan siapa yang lebih bersama dengan Nabi, siapa yang banyak mendapat pesanan-pesanan daripada Nabi dan seumpamanya. Dan ini di kalangan sahabat ada beza-beza, tak sama. Ada sahabat yang selalu bersama dengan Nabi dapat banyak hadis, ada yang tak. Okey. Fa'alamuhum bis sunnati. Dan boleh jadi juga yang paling faham maknanya agama, interaksi dengan sunnah-sunnah Nabi. Sebab apa? Sebab dalam kes zaman Nabi ni tak timbul isu yang paling faham fiqh. Okey, sebab istilah fiqh, usul fiqh tu tak muncul masa tu. Tak muncul masa tu. Jadi macam mana kita faham? Bukan dia orang tak ada fiqh, dia orang ada fiqh. Sebab dia orang solat. Dia orang solat, dia orang puasa. Okey, cuma perbincangan tentang kategori-kategori usul fiqh, wajib, sunat, makruh, haram, maka perbincangan tu tak jadi satu label yang khusus. Maknanya tanya kat kita tak akan jumpa hadis sahabat tanya, apa hukum benda ni, makruh ke haram? Tak ada riwayat-riwayat macam tu. Okey, jadi sebut secara umum dilarang atau tak, ada banyak. Adakah benda ni dilarang? So kadang-kadang Nabi gunakan perkataan haram dan seumpamanya. Tapi secara spesifik sebagaimana pecahan 5 yang kita ada, wajib, sunat, harus, makruh, haram. So yang ni tak, pecahan tu tak jadi perbincangan khusus pada waktu tersebut. Okey. Jadi kita boleh faham maknanya sunnah kat sini juga adalah yang faqih. Okey, yang memahami fiqh Nabi, fiqh sunnah, apa yang Nabi lakukan, kenapa dan seumpamanya. Seterusnya, jika peringkat seterusnya, kalau dalam bab sunnah pun semua sama, fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijratan. Yang lebih dahulu berhijrah, dilantik jadi imam. Lama betul dia orang lantik jadi imam. Kalau masa tu kena ikut selosor ni, kita sampai ke sudah kita tak dapat imam kan. Tak ada siapa jadi imam. Okey, kita nak kena ikut pula flow satu-satu. Maknanya kita sekarang ni pasal dah ada jabatan agama, dah ada kelulusan, pendidikan dan apa semua, jadi semua ikutlah. Okey, dah ikut yang ni dah jadi macam tak tahulah, tak kita nak kata tak praktikal ataupun keadaan tak mengizinkan untuk kita nak betul-betul ikut ni. Okey, jadi Allah uji sebagai tempat memang ada imam, bacaan dia problem tapi dah dia dilantik. Lulus. Maknanya dia dah ikut interview, dia dah ikut proses, orang-orang yang interview dia anggap dia okey. Tapi bila dia jadi imam, kita pun kadang-kadang sebab salah. Ni macam aku sah ke solat aku tadi. Berlaku. Allah uji kita kadang macam tu. Okey. Tapi itu nak bincang fiqh dia apa semua, maknanya kena tanya maknanya orang-orang yang arif tentang sekadar, adakah dalam kes ni solat dia sebenarnya sah atau tak sah, macam mana bacaan dia, lahan yang kesilapan dia lakukan adalah major ataupun sikit je. So itu perlu kepada bincangan lain. Yang penting Nabi letakkan fasa-fasa pemilihan tu, okey, daripada Quran, kemudian sunnah, kemudian yang lebih dahulu berhijrah. Okey, kalau semua sama-sama level pula bila berhijrah, okey, Nabi bagi guideline kan. Masjid ada banyak zaman Nabi dengan para sahabat kat tempat-tempat lain semua tu. Fa aqdamuhum silman, yang lebih dulu masuk Islam jadi imam. Okey, bab Quran semua sama, bab sunnah semua sama. Power-power ni yang jemaah ni. Maknanya jemaah hebat-hebat belaka. Quran sama, sunnah semua sama level. Okey, sunnah semua sama level, semua pun hijrah sama, dan yang lebih dahulu masuk Islam yang jadi imam. Okey. Dan Nabi sambung, wala ya ummanna ar-rajula fi sultani. Okey, wala ya ummanna ar-rajula fi sultani. Jangan seseorang itu menjadi imam di kawasan keimaman orang yang ada. Maknanya dah ada imam yang dilantik,
Lepas tu dia sedap-sedap je pergi depan. Okey. So yang itu dilarang. Okey, bab imamah ni keimaman saya tak tahu istilah tepat dia. Tapi bab imam makmum ni dia ada dia punya peraturan dia lah. Kena ambil tahu, maknanya bukan sedap-sedap, especially untuk masjid yang ada imam ratib atau imam dilantik. Okey, sampai boleh jadi jemaah tak sah kalau salah cara buat urusan. Dia solat juga, okey, tapi dalam keadaan imam yang dilantik tak tu, boleh jadi jemaah tu tak sah. Jadi kena perhatikan betul-betul bab ni, dan ia perlu pada bincangan khas fiqh imamah, fiqh tentang imam dan makmum. Okey, ada yang buat jemaah kedua masa jemaah pertama, lepas tu dia guna alasan sebab kita orang musafir. Mana boleh? Jemaah pertama tengah jalan, kena ikut jemaah pertama. Ataupun masa tengah azan kita duduk belakang, lepas tu macam sebab tadi dah jamak qasar awal, so masa datang tu dah kebetulan datang orang tengah azan, ingat nak rehat je. Dengar azan dia duduk je kat belakang. Okey, tak boleh, kena ikut. So dah macam-macam lagi. Apa pun, so daripada riwayat ni sampai habis, so kita nampak Nabi meletakkan kriteria pertama. Kriteria pertama adalah berkait dengan hubungan dia dengan Al-Quran. Pengajaran tambahan apa dia? Seolah-olah sesama Nabi dengan para sahabat ni semua tahu kadar penguasaan Al-Quran masing-masing. Ia bukan benda disembunyi, bukan benda tersembunyi. Kadang-kadang ada sebagai orang ni dia macam boleh jadi nak rendah diri kot. Rasa macam rendah diri, dia dah hafal 30 juz. Atau dia dah habis sekolah tahfiz ke apa kan. Tapi dia rendah diri, tak nak bagi tahu orang. Dia tak nak bagi tahu orang yang dia hafal 30 juz. Nanti kena jadi imam je kerja. Tapi sayangnya, yang dituntut adalah membuatkan orang tahu supaya kelayakan untuk jadi imam tu diberi kepada orang yang sepatutnya. Alih-alih, mungkinlah antara sebab kenapa kadang-kadang kita susah jadi imam ni sebab yang layak tak mengaku dia layak. Okay? Yang layak tak mengaku dia layak. Alih-alih siapa yang berani yang tak berapa baca Al-Quran dia, tapi dia berani. Dia tak kisah. Malah dia suka lagi orang lihat dia rasa macam okey aku jadi imam. Okey, Fatihah dia tengah terbalik sikit, tapi tak apa aku jadi imam. Sebab apa? Sebab yang hafal, yang boleh baca pula tak nak berlaku. Okey. Itu yang jadi alih-alih ada sebagai surau ke apa yang jenis tempat-tempat tak ada terpencil, tapi kat bandar-bandar ni kalau tempat-tempat perumahan yang baru ke apa ke, alih-alih pekerja-pekerja daripada Bangladesh, Pakistan ni jadi imam. Memang ada yang bagus bacaan tau. Okey, tapi sampai ke sudah dia orang jadi imam. Biar betul tak ada langsung orang kat situ ngaji. Okey, tu ujian yang kita iktiraf ini berlaku dan perlu difikirkan solusinya. Yang penting Nabi sebutkan dengan jelas keutamaan orang yang boleh membaca Al-Quran ini dalam keadaan diketahui. Semua orang tahu keadaan masing-masing bacaan Al-Quran macam mana. Nak kena buat test ni, nanti ganjur Quran sunnah ni buat test ujian Quran masing-masing jemaah ni macam mana. Kalau ada maknanya ada kekurangan ke apa ke, kita bolehlah buat suatu, usahakan untuk tambah baik lagi kualiti bacaan dan seumpamanya. Okey. Kita rasa kadang-kadang rasa macam aku mengaji best lah sebab orang semua puji, suka dengar. Lepas tu macam saya perasan juga kadang-kadang. Tiba-tiba bila pergi interview baru-baru ni, 2 minggu lepas kot. Interview lah nak mengajar apa semua kan. Dia test bacaan kita. 1, 2, 3, tegur 4, 5. Alamak, banyak juga silap ni. Tapi cakap tak apa. Yang tu silap-silap tu memang silap-silap yang apa ni ustaz-ustaz selalu buat dia kau. Silap-silap yang orang mengajar selalu buat. Bacaan secara umum okey. Cakap benda kaf dengan qaf beza apa semua. Jadi aqra'uhum li kitabillah ini ada satu kriteria yang sangat penting. Membezakan, mengutamakan mereka berbanding yang lain. Riwayat seterusnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala kana al-qurra'u ashaba majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbanan. Ibnu Abbas cerita tentang suasana masa pemerintahan Umar radhiyallahu anhu. Okey, Nabi dah meninggal, Abu Bakar dah meninggal, Umar dilantik menjadi Amirul Mukminin, khalifah, dan dia pun pilihlah dia punya ahli parlimen. Tapi sebab dia tak ramai kan sahabat, dia ahli senat lah kita kata. So
Ibn Abbas bagi tahu ashab majlis Umar, maknanya penasihat-penasihat yang Umar pilih ni, mereka semuanya qurra. Mereka semuanya qurra. Qurra adalah jamak bagi qari'. Mana apa? Mereka adalah orang-orang yang kuat berinteraksi dengan Al-Quran. Baca, hafal, faham semua ni. Tak kisahlah kuhulan kanu, kuhul sama ada dia tua atau syubban atau muda. Okey. Tua ke muda tak jadi isu. Sampai Umar pernah ajak Ibn Abbas sekali join. Ibn Abbas kecil lagi. Okey. Ibn Abbas kecil lagi. Ni Ibn Abbas dia cerita apa yang berlaku ni sebab dia join. Jadi ada yang kecil, ada yang besar, dia yang dah lewat usia, tapi semuanya kelayakan mereka disebabkan Al-Quran. Bukan sebab lain. Jadi boleh ke qurra ni masuk majlis parlimen, majlis senat Umar ni sekadar dia boleh baca Quran je. Dia reti baca Quran je, alhamdulillah dah khatam 30 juz. Sebab tu aku boleh jadi penasihat Umar. Bukan sekadar hafal, bukan sekadar baca. Maknanya dia mesti faham. Kerana mereka jadi penasihat. Okay, nak kena bentangkan hujah-hujah. Umar nak buat decision, kata kita kena pergi perang. Yang ni cakap tak boleh, kenapa? Sebab sekian. Ini pula cakap tak, tapi Allah sebut kat ayat lain ni sekian. Jadi berlaku bincangan dalam majlis tersebut. Dan semuanya akan berhujah dengan ayat Quran, hadis Nabi dan seumpamanya sebab mereka semua fuqaha. Orang-orang faqih. Okey? Dan tak timbul isu tua ke muda. Bab ilmu ni macam ni. Okey. Sampai satu masa kita akan rasa macam yang kita nak tu adalah mutiara isi, bukan lagi siapa orang dia. Okey. Boleh jadi kan kita tak sempat pun nak check kita tengok engkau apa sebenarnya. 40. Aku 42 tau. Beza 2 tahun. 2 tahun ni dia rasa senior sangat. Tapi ada sebahagian orang macam tu. Okay, dan sebahagian lagi kita fikirkan barangkali kat sini ada yang alhamdulillah Allah kurniakan panjangan umur. Ada yang tak sempat 20-30 Allah tarik dulu. Jadi macam tak ada dalam bab ilmu, ketakwaan, agama, syariat, usaha kita mengejar kebaikan tak timbul. Makna nak memperbandingkan perbezaan umur. Adapun isu hormat menghormati, kasih mengasihi ya. Okey. Dalam isu senioriti dan pengalaman ia perlu. Jadi kat sini Ibn Abbas gambarkan bagaimana Umar memilih semua orang ni kerana keilmuan dan kelayakan mereka tanpa mengambil kira isu umur. Tapi adakah ada keadaan umur tu akan memberi kesan? Ada. Pasti ada. Okey. Hadis ni riwayat tadi riwayat Bukhari juga dalam sahihnya. Wa sayati fil bab ba'da hadha ahadits tadkhulu fi hadzal bab. Sebenarnya banyak lagi riwayat-riwayat yang mencerita tentang kelebihan pembacaan Al-Quran dan orang yang membaca Al-Quran berbanding yang lain, tapi dia masukkan dalam bab seterusnya. Okey, dia masukkan dalam bab seterusnya, dia beritahu. Maka bab lepas ni dia beritahu akan datang hadis-hadis, akan disebutkan hadis-hadis yang juga dirangkum dalam bab yang sama. Wa alam, sampai pendengar last ni dia bagi mesej penting. Mesej penting. Imam Nawawi sebut. Ini kata-kata Imam Nawawi sendiri yang dinukilkan daripada para ulama. Dia cakap annal madhhab al-mukhtara. Okey. Anna madhhab al-mukhtara, madhhab yang terpilih, pandangan yang terpilih, alladhi alaihi man yu'tamadu alaihi minal ulama'u, yang dipegang oleh orang-orang yang disandarkan, yang dipercayai oleh para ulama. Dia orang kata apa? Anna qira'at al-Qur'ani afdalu. Bacaan Al-Quran itu lebih afdal, lebih bagus, lebih baik berbanding minat tasbihi wa tahlili wa ghairihi ma minal adhkar. Ianya lebih baik, lebih afdal, lebih bagus berbanding tasbih, tahlil dan zikir-zikir yang lain. Apa-apa zikir pun Al-Quran jauh lebih baik daripada semua tu. Malah Quran sendiri Allah sebutkan sebagai zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan az-zikra, ini Al-Quran. Yang terbaik, zikir yang terbaik adalah Al-Quran.
Kita bacakan Al-Quran berawal sampai habis, apa saja bahagian-bahagian dalam Al-Quran itu semuanya zikir. So ni kata-kata Imam Nawawi, waqad tadaharatil adillatu ala zalika, dan banyaknya dalil-dalil jelas membuktikan keadaan sedemikian. Okey. So itu bab kedua selesai. Dan kita masuk terus kepada bab yang ketiga. Bab yang ketiga, al-bab ats-tsalits fi ikrami ahli al-Qur'ani wan nahyi an idzaihim. Ada soalan nak tanya pasal tadi? Ada dua je lah riwayat dengan kata Imam Nawawi yang last. Semua faham jelas apa yang Imam Nawawi cuba nak sampaikan? Okey. Jadi bab yang ketiga tentang memuliakan ahlul Quran. Memuliakan, menghormati orang-orang yang belajar Al-Quran, yang hafal Al-Quran, yang berkongsi tadabbur Al-Quran, yang menulis tafsir dan seumpamanya. Mana ahlul Quran, Al-Quran ni dia bukan sekadar makna kiraan daripada luar, kita menilai dia daripada luar. Dia duk sebab apa? Sebab aku nampak dia duk ada Quran je dalam poket. Terus consider Al-Quran terus kan. Okey, aku nampak dia tak, dia lebih dalam lagi. Maknanya hatta sesama ilmuwan dan sesama penuntut ilmu kita boleh nampak siapa ahlul Quran. Siapa ahlul Quran? Saya pun semata-mata baca kitab ni tak semesti. Okey. So dia mesti kita tahu dia rajin mengaji, dia faham apa yang dia baca. Okey, dia berusaha dia tunjukkan syiar interaksi dengan Al-Quran supaya menjadi contoh pada orang lain, jadi imam dan seumpamanya. Allah akan tunjuk kalau kita nak. Okay, kita selalu minta petunjuk kepada Allah lah. Tunjuk ni orang-orang yang suka, yang sayang, yang cintakan Al-Quran, yang kau selalu bersama, kau kena dekat. Okay. Jadi kita jumpa orang-orang macam tu, kita muliakan, kita hargai, kita hormati. Okay. Guru-guru. Okay. Kadang-kadang ada sebahagian orang kan rendah diri tapi dalam masa yang sama ilmu besar. Maknanya dia mengajar, dia apa semua, dan tak popular pun kadang. Tak popular pun. Okey. Ada kan ustaz-ustaz yang bagus-bagus ni mengajar kat mahtafiz mana-mana ke apa, orang tempat tu je tahu dia. Tapi dia mengajar, apa yang dia buat sangat memberi kesan pada orang sekitar. Menyebabkan orang rasa betapa hebatnya Al-Quran. Okey, jadi di Quran tu bukan dia simpan untuk diri dia je. Dan Quran tu bukan untuk dia baca buat orang syok dengar je, tak. Dia buat orang rasa nak baca juga. Dia buat orang rasa betapa mesej-mesej Al-Quran tu penting untuk hidup dia. Dan itu orang yang ahlul Quran. Dan mereka perlu dihormati, dimuliakan. Dan bab ni juga menceritakan larangan menyakiti mereka. Larangan menyakiti mereka. Malah mereka sendiri boleh menuntut hak. Kalau keadaan-keadaan tertentu, dalam keadaan mereka sebenarnya datang nak mengajar, nak apa semua, tiba-tiba tak dihormati ke, dia letakkan tempat yang tak sesuai ke dan seumpama, dia boleh tuntut hak. Kira saya nampak ni depan mata berlaku antara guru Quran yang sangat bagus, sangat dihormati apa semua, kebetulan ada satu majlis jemput dia untuk bacaan. Okey, majlis pun agak besar dan seumpamanya. Cuma barangkali penganjur tu terlupa dia nak fikirkan kat mana tempat suai nak letak dia masa dia sampai sebelum dia start baca. Jadi masa dia datang tu, orang semua tengah sibuk layan VIP layan tu semua, dia jadi tercegat kat situ. Lepas tu yang ada pun kat situ macam offer je kursi mana-mana ada. Lepas tu dia pun pesan dekat orang yang dia kenal, dia salah seorang komiti kat situ dalam bahasa Arab. Okey, ana hamilul Quran. Aku ni orang yang hafal Quran. Okey. Tempatkan aku kat tempat sepatutnya. Berpeluh semua orang yang dengar dengan ustaz-ustaz yang ada kat tepi-tepi. Ada ustaz-ustaz lain pun. Yang dia orang terdengar terus yang orang ni faham bahasa Arab ni, ada orang-orang Arab juga. Ada orang-orang Arab juga. Semua bangkit cari kerusi yang cantik elok untuk dia duduk terus. Okey, bagi duduk terus dekat dengan VIP sebab macam masa tu tersentak. Cakap lupa. Okey. Dan masa tu depan mata saya nampak macam okey, macam nilah. Okey, maknanya usaha macam mana kita dari satu sudut kita mengabaikan usaha menghormati ahlul Quran,
Dan dalam masa yang sama, bila kita betul-betul nak usaha hormati ahli Quran, berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Jadi itu bab ni, tentang kelebihan bab ni. Dan Imam Nawawi memulakan dengan menyebutkan beberapa ayat-ayat Quran. Kalau Allah Azza wa Jalla, wa man yu'azzim sya'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Pengagungan syiar ni adalah perkara-perkara yang menjadi tanda-tanda utama agama yang terlihatkan. Solat berjemaah ni syiar. Tak terbayang kita kalau solat berjemaah ni agama cakap buat secara tersembunyi. Semua bertirai hitam belaka kan. Orang masuk pun semua sorok tak. Tapi dia terbuka. Kadang-kadang ada jenis masjid-masjid yang daripada jauh tepi jalan pun boleh nampak ada jemaah dalam tu. Dan orang daripada luar akan rasa gahnya Islam. Macam mana kita rasa perasaan tu, macam siapa yang kat sini mungkin pada pengalaman pergi haji boleh rasa. Macam mana dia syiar, mana nampak semua orang buat amalan sama, ibadah sama, pengabdian yang sama. Atau perasaan masa kita berbuka puasa kat mana-mana pun. Semua orang melakukan perbuatan yang sama. Ini syiar. Sampai orang bukan Islam nampak boleh tak tanpa segan sila dia orang akan cakap itu orang Islam. Dia orang buat sama-sama dan dia orang rasa macam hebat agama ni. Ni syiar. Jadi siapa yang mengagungkan syiar Allah, ia merupakan tanda takwa dalam hati. Tanda ketakwaan. Takwa menyebabkan kita mengagungkan apa yang menjadi syiar agama. Kita tak malu nak berjanggut, kita tak malu nak tunjukkan, kita tak malu nak mengaji depan orang yang seumpamanya. Sebab ni semua syiar. Semuanya syiar. Begitu juga ayat seterusnya, wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Siapa yang menitik beratkan perkara-perkara yang Allah larang. Perkara-perkara yang Allah larang, Allah haramkan. Perkara-perkara ni dan dia ambil berat. Dia betul-betul ambil berat, merasakan ianya penting. Menjaga betul-betul apa yang Allah cakap tak boleh, ni tak boleh, semua dirasa bahaya ni kalau buat. Fahuwa khairul lahu 'inda rabbih, maka itu baik untuknya di sisi Tuhan. Allah melihat itu satu kebaikan yang sangat hebat. Jadi syiar berkait dengan bab kita adalah mengutamakan dan memuliakan ahli Quran. Dan bab yu'azzim hurumatillah maknanya kita mengagungkan juga atau kita berhati-hati menitik beratkan daripada atau mengelakkan daripada menyakiti ahlul Quran. Begitu juga ayat wakhfid janahaka lil mu'minin. Wakhfid janahaka lil mu'minina, dan rendahkan ataupun tundukkan janah ni sayap. Sayap ni kita tak adalah sayap kan. Tapi biasa ni untuk apa-apa haiwan biasa ada sayap. Tujuan sayap sebenarnya untuk apa? Untuk terbang. Jadi bila dia gunakan sayap, tujuannya untuk pergi tinggi. Tapi Allah suruh rendahkan sayap. Bila rendahkan sayap boleh terbang tak? Tak boleh. Tak boleh. Tapi bila rendahkan sayap, biasanya kalau haiwan-haiwan rendahkan sayap, ada tak pernah nampak haiwan-haiwan burung ke ayam ke apa rendahkan sayap? Masa bila? Masa landing tu dia turun rendah sayap. Masih kepak lagi kan? Tapi tak kuat dah pasal anak-anak. Masa makan, masa melindungi anak ataupun maknanya dia merendah diri, dia menjaga, dia melindungi. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Sebab mesej ni sebenarnya kepada Nabi. Seolah-olah Allah bagi tahu kepada Nabi, rendah dirilah dan jagalah maruah orang-orang beriman. Rendah dirilah di hadapan orang-orang beriman. Seolah-olah mesejnya berkait dengan kita dengan ahli Quran, rendah dirilah kita berhadapan dengan mereka. Wakhfid janahaka lil mu'minina. Dengan ayat yang terakhir,
Al-Imam Nawawi letak kat sini walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat. Okey. Jadi mukmin tadi itu mewakili orang-orang yang menghafal Al-Quran, begitu juga kat sini. Orang-orang yang menyakiti insan beriman, lelaki dan wanita, bighairi maktasabu, tanpa ada alasan kesalahan, faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubinah. Mereka dah melakukan satu fitnah, menimbulkan satu fitnah, buhtan dan dosa yang besar. Jelas. Okey. Kita baru baca beberapa ayat-ayat Al-Quran ni saja dan bayangkan setiap ayat ni ada bahagian-bahagian yang perlu ditadabbur. Susah. Okey, dan poin penting semuanya membawa kepada mesej yang sama. Perlunya kita memuliakan, menghormati Ahlul Quran dan usaha untuk tidak menyakiti mereka. Wa fil babi hadits Abi Mas'ud al-Ansari wa hadits Ibn Abbas al-mutaqaddimani fil bab tsani. Bab ni juga bab ni juga didokong oleh hadis dua riwayat yang kita dah sebutkan sebelum ni. Riwayat Abu Mas'ud al-Ansari tentang yang jadi imam tu siapa yang bagus, dan juga riwayat Ibnu Abbas yang bagi tahu orang dalam majlis parlimen Omar semuanya yang hafal Quran. Seterusnya riwayat daripada Abu Musa al-Ash'ari. Sekarang itu ada apa nak tanya tak? Okey. Dia dah start dah rasa berat ni. Banyaknya ayat Quran, banyaknya hadis. Tapi mesej semua sama. Okey. Kenapa mesej-mesej yang sama tapi banyak sangat dia punya riwayat? Ni pun satu juga kadang-kadang saya suka tanya. Tapi bila saya suka tanya-tanya ni lebih-lebih ke saya overthinking seorang-seorang ke ataupun soalan tu relevan? Kan saya suka tanya, baca ni je tanya kenapa ni. So bila saya tanya soalan tu kat contoh kat budak UIA semua, lepas tu dia orang blur. Sebab dia orang tak terfikir soalan tu. Macam kenapa bro banyak sangat soalan? Tapi itu yang buat gerak bagi saya. Tapi bagi orang lain dia boleh, itulah yang buat letih dan mengantukkan. Penat kan. Seterusnya riwayat daripada Abu Musa al-Ash'ari. Kita cuba dengarkan selalu pesanan-pesanan Nabi sampai dia biasa kita dengar dan kita semangat dengar apa yang Nabi pesan, apa yang Nabi beritahu. Seolah kita bayang Nabi kat depan kita, kita ada ujian. Nabi kat depan kita, kalau dia bagi khutbah, kita nak tidur ke tak? Sebab dia bagi mesej-mesej ni lah. Kita baca ni. Jadi Nabi SAW sebut, inna min ijlalillahi ta'ala, antara usaha memuliakan Allah. Usaha memuliakan Allah atau makna bagaimana kita memuliakan Allah dan menghormati Allah. Inna min ijlalillahi. Min ijlalillahi, pengagungan terhadap Allah. Antaranya dengan apa? Buat apa? Ikrama, ada berapa sifat Nabi sebutkan kat sini. Antara usaha-usaha, kerja-kerja, amalan-amalan yang menjadi tanda mengagungkan Allah. Satu, ikramadi syaibatil muslimi. Yang ni ada isu seniority. Memuliakan, menghormati mereka yang ada uban. Orang Islam yang ada uban. Orang Islam yang ada uban. Merujuk kepada menghormati mereka yang lebih tua. Betul, memang ada riwayat-riwayat menceritakan tentang menghormati orang yang lebih tua. Tapi yang ada uban tua je ke? Saya teringat masa undergrad dulu ada kawan, uban dia dah separuh. Baru umur 20-21 macam tu. Uban dia dah separuh. Tak depan ni penuh. Tapi dia nampak smart lah pula sebab cantik kat situ je uban. Apa pun yang kat sini memang merujuk pada orang yang dah lewat usia lah. Jadi yang pertama, memuliakan mereka yang punya uban. Asyaibah maksudnya uban. Wahamilil Qur'ani. Wahamilil Qur'ani, dan juga menghormati mereka yang mempelajari, menghafal, mengamalkan Al-Quran. Ghairul ghali fihi wal jafi anhu. Ghairul ghali fihi wal jafi anhu. Tanpa bersikap melampau menghormati. Yang ini susah kita nak letak kadar dia. Macam mana saya tahu saya tak berlebih-lebihan memuliakan? Ada orang kata, setakat saat salam cium tangan tunduk, takkan tu berlebih-lebih.
Okey, boleh jadi berlebih pada satu konteks tapi tak berlebih pada konteks yang lain. Susah jadi. Jadi susah. So, ada yang tanya bergantung pada niat dia pula. Niat jadi seorang-seorang punya isu lah. Tak boleh nak ukur lah kan. Kita boleh pesan je lah. Kita tak boleh nak larang orang. Kau hormat ke nak agungkan dia? Tak boleh. Tapi itu maknanya soalan message ini kembali pada kita masing-masing. Masa kita hormat seorang tu, penghormatan kepada kita kepada dia pada kadar yang macam mana? Adakah sampai pada keadaan yang rasa dia tak mungkin buat silap? Okay, dia memang hebat, tak ada orang macam dia. Apa dia cakap semua betul, orang lain semua salah. Jadi itu mungkin dah jadi melampau sedikit. Okay, jadi agak melampau kerana menganggap kedudukan itu. Ataupun sehingga meletakkan sifat-sifat yang hanya layak untuk Nabi atau Tuhan, tapi kita katakan orang ni ada sifat-sifat sedemikian. Okay, jadi itu melampau. Melampau dalam menghormati, memuliakan, memuji dan seumpamanya. Dan begitu juga jangan sebaliknya. Okey, maknanya jangan biadab, jangan wal jafi anhu, tanpa mengabaikan. Maknanya apa? Maknanya ni kita kena muliakan. Orang ni ada depan kita, orang yang ahli Quran ni ada depan kita, kita buat tak tahu. Okay, kita pergi abaikan je. Aku ada banyak kerja lain seumpamanya. Jadi itu juga maknanya kita mesti berada di tengah-tengah, memuliakan pada kadarnya, tidak berlebihan dan tidak cuai. Tidak berlebihan dan tidak cuai. Dan yang ketiga, wa ikramadhis sultani al-muqsiti, dan memuliakan orang yang mempunyai kuasa. Okay, yang bersikap muksid, adil. Okay, pemerintah, penguasa yang adil juga hendaklah dimuliakan. Okay, riwayat ni riwayat Abu Daud dan hadisnya hadis hasan. Dan bahagian yang menjadi poin utama kat sini iaitu Nabi pesan supaya memuliakan hamilil Quran. Begitu juga riwayat seterusnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah radhiyallahu anha dia bagi tahu, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nasa manazilahum. Ini antara pesanan yang unik sebenarnya dalam bab kita berinteraksi sama manusia. Okey, kita susah kadang-kadang, kita tak tahu siapa orang depan kita, kita ingat sama je dengan kita boleh buat pada orang ni sama macam kita buat kat orang lain, orang lain. Sedangkan Nabi pesan, Nabi perintahkan kami, Aisyah bagi tahu, supaya meletakkan orang itu pada kedudukannya masing-masing. Maknanya apa? Kalau ni orang latar belakang dia lain, cara kita interaksi lain. Yang ni latar belakang dia lain, cara interaksi dia lain. Seolah-olah Nabi nak pesan kepada kita, sebelum buat apa-apa, tahu dulu dengan siapa kita berinteraksi, dan pastikan cara kita berinteraksi sesuai dengan orang tersebut. Okey, bila sebut nunzilin nasa manazilahum, letakkan orang tu pada kedudukan-kedudukan dia. Cakap dengan budak tak sama cakap orang dewasa. Cakap dengan orang dewasa tak sama cakap dengan orang lebih senior. Cakap dan bercakap dengan macam mana Nabi berinteraksi dengan sahabat yang sepatutnya faham dengan orang badui yang jahil tak sama. Okay, walaupun contoh bila duduk sahabat buat kesilapan yang sebenarnya berat, okay, dan dia memberi kesan, Nabi tak tunggu-tunggu, tak ada tahan-tahan, dia akan sebut dan tegur dengan direct. Kalau masa tu dia perlu marah, dia akan tegas. Dia akan sebut kataan-kataan yang kita tahu Nabi marah ni. Sampai sahabat lain sebut merah wajah Nabi dan seumpamanya. Okay, contoh kes sahabat yang pergi baca panjang masa solat jemaah, dalam keadaan ada orang ada keperluan nak segera pergi kerja ke apa, dia baca panjang. Okay, so Nabi bila dapat tahu apa yang berlaku, Nabi sebut, afattanun anta, kau nak timbulkan fitnah ke? Ada riwayat sebut, amunaffirun anta, kau nak buat orang lari ke? Tu ayat orang tengah sedang hati ke tu? Orang tengah marah. Tapi bila orang badui pergi kencing kat dalam masjid,
Nabi cakap da'ahu, biarkan dia jangan kacau. Biarkan dia jangan kacau. Okey, biar dia selesai semua baru Nabi cakap dia elok-elok, masjid ni tempat solat, tempat apa. Dengan kawan bukan main marah dengan orang tahu. Sebab apa? Sebab Nabi meletakkan kedudukan orang mengikut keadaan situasi dia. Orang Badui ni pergi marah apa faedah? Tak ada faedah pergi marah-marah kat situ, dia tak faham, dia tak ambil pengajaran. Yang dia nampak, okey orang ni tak ada guna aku cakap dengan dia balik, dia tak dapat apa faedah. Jadi kena lembut dengan dia. Badui datang daripada mana panggil jerit, "Ya Muhammad!" Lepas tu tarik dia kat belakang, merah. So Nabi pusing belakang balik, macam lawan balik dengan dia macam borak member. "Akbil halum. Mai datang sini." Tapi bila dengan sahabat, kalau sahabat buat kesalahan-kesalahan yang penting, yang patut orang lain tak boleh ambil contoh, sebab diorang sepatutnya faham. Tapi diorang buat silap juga. Dan kesilapan diorang besar bayaran dia. Orang lain boleh ingatkan ianya bahagian daripada agama. Jadi Nabi akan tegur terus di hadapan semua orang. Tak ada orang cakap, Nabi, kawan-kawan tu tariklah dulu pergi sorok kat tempat mana-mana, tegurlah diam-diam dulu ke apa, lepas tu baru kita tahu tak. Ada kadang-kadang Nabi tegur depan semua orang. Okey. Sahabat yang tersilap pergi bunuh orang masa tengah perang tu. Okey. Depan-depan semua orang Nabi cakap, "Asyaqaqta qalbahu?" Kau belah ke hati dia tahu dia cakap la ilaha illallah tu betul-betul tulus dari hatinya. Sampai sahabat tu cakap, "Kalaulah aku baru masuk Islam hari tu." Jadi maknanya apa? Maknanya Nabi ajar kepada kita dalam banyak keadaan-keadaan, dan ini tak boleh nak kita fahami kecuali selalu baca hadis-hadis Nabi. Kita baca hadis-hadis Nabi dan tengok konteks. Okay. Level, maknanya peringkat seterusnya bila berinteraksi dengan ayat Quran, dengan hadis-hadis Nabi adalah memahami konteks. Bila keadaan-keadaan tu utamanya dalam keadaan, kenapa ayat Quran ni sebut masa ni macam ni, tiba-tiba masa ni pula macam ni. Padahal macam bercanggah, sebab ada konteks. Ini tengah cerita keadaan lain, ini tengah cerita keadaan lain. Macam ayat Quran yang sebut galakan bertanya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tiba-tiba ayat lain cakap, la tasalu an asya'a in tubda lakum tasukum. Jangan tanya benda-benda kalau bagi tahu nanti menyusahkan. So tanya ke tak ni? Ni ada konteks. Yang ni ada konteks. Ni ada keadaan dia, ni ada keadaan. Semua benda tu kena fikir ke? Kalau tak, Allah tak bagi lah otak ni. Kalau tak kena fikir. Sebab kena fikirlah kita berinteraksi, dan kita tak akan dapat fikir ni kecuali kena berinteraksi dengan ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Tadabbur, baca hadis-hadis, banyak baca hadis, kita akan nampak satu demi satu kes-kes tersebut. Okay, dan tetap perlu pada bimbingan, maknanya guru dah seumpama ni untuk bagi tahu betul ke saya faham hadis ni macam ni ikut kaedah ni. Okey. Sebab boleh jadi kadang-kadang kita fikir sendiri pula, tersilap pula kaedah pakai, bercanggah pula dengan kaedah lain, kita tak perasan. Yang kita tak perasan. Dan inilah majlis-majlisnya untuk kita fahamkan dengan tepat penggunaan ataupun aplikasi pesanan-pesanan Nabi itu pada tempat-tempatnya. Yang penting Nabi dah pesan. Berinteraksi itu berdasarkan keadaan dan konteks. Letakkan orang itu mengikut tempat dia. Okay? Dia ni aku tak kenal ni. Kalau aku marah tu kan tak pasal-pasal. Okay, contoh bab yang khilaf jadi perbincangan panjang dalam bab fiqh, contoh kunut subuh dan seumpamanya. Okay, barangkali kalau kita dah faham betul-betul bab ni dalam mazhab dan macam mana seumpamanya, kita tahu. Ada kadang-kadang kita ni tengah solat ni dekat UIA ni ramai macam-macam latar belakang apa semua ni. Tak apa, tak kunut subuh. Dia orang pun biasa tak kunut subuh. Tapi kalau dah sampai R&R, kena tolak jadi imam, kita pun nak berdebate juga, tak nak kunut subuh. Belakang dah subhanallah, bising-bising mereka. Kunut je lah. Kunut je. Okay, kalau tak payah offer diri jadi imam, sebab kita tak salah apa pun. Kalau siapa jadi imam dia nak kunut subuh, kita ikutlah, kerja kita ikut imam je. Jadi itu fiqh, itu kefahaman ikut sunnah. Okay, itu kefahaman ikut sunnah. Okay, jadi dan kita pun berinteraksi dengan orang mengikut keadaan dia. Okay, ikut keadaan dia. Dan ada tak ganjaran ni disebabkan ikut sunnah lah, maknanya apa Nabi pesan ikut keadaan kita berinteraksi. Okey. Riwayat seterusnya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina ar-rajulaini min qatla Uhud. Okey, riwayat daripada Jabir ni,
Dia cerita tentang bagaimana Nabi SAW mengaturkan pengebumian, okey, para syuhada, mereka yang terbunuh dalam peperangan. Okey, dan biasanya mereka ada keadaan-keadaan, terutama dalam perang Uhud, tak ada banyak tempat. Menyebabkan apa? Menyebabkan mereka terpaksa guna satu lubang kubur untuk beberapa jenazah terus atau beberapa mayat terus. Jadi dalam proses nak memilih siapa masuk dulu pun Nabi tanya. Jadi ada kes ni, antara dua orang yang terbunuh dalam perang Uhud. Bila Nabi nak kumpulkan dua-dua dalam satu liang lahat, dan Nabi tanya, ayyuhuma aktsaru akhdan lil Qur'ani? Yang mana satu daripada dua orang ni yang lebih banyak hafal Quran, lebih banyak faham Al-Quran? Ini lagi bukti menunjukkan dia orang sama dia orang tahu. Macam dia orang sama dia orang pun tahu. Tahu tak hafal berapa juz? Tahu tak berapa juz? Yang ni dia ni lagi banyak hafal Quran ni. Setakat yang saya ingat dia ni lagi banyak. Sebab apa? Sebab dia tasmik dengan saya last. Contohlah, adalah cara-cara dia mungkin boleh periksa. Jadi Nabi tanyakan, ayyuhuma aktsaru akhdan lil Quran? Fa idza usyira ila ahadihima, jadi bila ada orang tunjuk yang A ni bukan B, faqaddamahu fil lahdi, dia didahulukan masuk ke dalam lahat. Jadi seolah-olah kalau kes maknanya kubur yang dikongsi, okey, maknanya ada kelebihan mendahulukan yang lebih baik, lebih bagus. Terutamanya dalam kes ni bab Al-Quran lah. Okey, seolah-olah yang masuk kubur ni macam jadi imam. Jadi imam tadi pun kita dahulukan yang bagus Quran, yang masuk kubur ni pun dahulukan yang bagus Al-Quran. Okey, hadis ni riwayat Bukhari. Hadis ni riwayat Al-Bukhari. Riwayat seterusnya daripada Abu Hurairah. Kita boleh banyak baca hadis-hadis ni dan kita ambil pengajaran-pengajaran ni yang penting. Okey, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla qala. Okey, kita boleh habiskan kot. Dan bab ketiga ni pun pendek. Riwayat ni hadis qudsi. Nabi SAW sebut, Allah Azza wa Jalla berfirman, berpesan, mengatakan, malah kita boleh kata Allah memberi amaran. Man adzali waliyan. Man adzali waliyan. Adza yu'zi idza'ah. Okey, maknanya menyakiti. Seperti mana tajuk bab. Okey, disebut an idzaihim. Okey, idzaihim. Siapa yang asal susunan dia, siapa yang ada basic Arab, asal susunan ni man adza waliyan li. Okey, siapa yang menyakiti, mengganggu wali aku, wali Allah. Okey, kita tahu wali-wali Allah ada banyak berbincangan. Paling asas sekali Allah yang sebut ni, alladina amanu wa kanu yattaqun. Asas bagi wali-wali Allah adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wali-wali Allah tu tak ada kebimbangan yang mereka akan rasa, okey, dan mereka tak sedih di akhirat nanti. Sifat mereka beriman, bertakwa. Ini syarat asas bagi wali Allah. Okey, Allah yang sebut. Allah yang sebut. Dan of course dengan bertambahnya amalan, kelebihan dan seumpamanya, maka meningkatlah dia punya kedudukan sebagai wali Allah. Dan wali Allah dah sentiasa dalam penjagaan Allah. Sebab tu Allah ancam dan cabar, beri amaran, sesiapa yang menyakiti wali aku, faqad adzantuhu bil harbi. Aku umumkan, aku declare peperangan terhadapnya. Dua kes dalam agama ni Allah sebut, Allah declare peperangan. Dalam Al-Quran tentang riba, dalam hadis Nabi tentang siapa yang menyakiti wali-walinya. Dan tentulah di kalangan wali-wali Allah adalah Ahlul Quran. Ahlul Quran. Okey, jadi punyalah hebat kedudukan mereka ini sehinggakan Allah
sanggup Allah letakkan gambaran sanggup untuk mengisytiharkan peperangan dengan orang yang menyakiti walinya. Kalau kita setakat dengan kawan-kawan kita ada orang kacau ke apa, telefon kawan-kawan datang, kita dah rasa macam, oh bagus kawan-kawan aku ni. Ini kan Tuhan sendiri yang datang nak bela kita, nak selamatkan kita sebab diganggu dan disakiti. Okey, dan demikianlah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa thabata fi sahihaini anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla subha, siapa yang solat subuh, okey, ada yang menyebutkan secara berjemaah, okey, fa huwa fi dhimmatillah, maka dia berada dalam jagaan Allah. Siapa yang melaksanakan solat subuh, maka dia berada di dalam jagaan Allah. Fala yatlubannakumullahu bi syai'in min dhimmatihi. Fala yatlubannakumullahu bi syai'in min dhimmatihi. Jangan biarkan sampai Allah tuntut apa-apa daripada jagaan dia yang kita ganggu dan kacau. Maknanya kita ganggu apa-apa dan Allah tuntut balik. Kau kacau aku punya anak buah. Ni macam gangster-gangster ke apa, kita faham kan macam ni kan. Okey, mana dia punya anak buah kena kacau ke apa semua, kau kacau anak buah aku kan. So kita gambaran itulah yang berlaku bila seseorang tu dah Allah cakap dia ni bawah jagaan aku dan kau nak ganggu juga dia, maka tanggunglah akibatnya. Riwayat juga daripada Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menyebutkan, illam yakunil ulama'u awliya Allahi falaysa lillahi waliyun. Kalau bukan para ulama lah wali-wali Allah, maka Allah tak ada wali yang lain lagi. So Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, malah para ulama semua sepakat. Ulama-ulama dan mereka tentulah juga alim tentang Al-Quran. Mereka itulah wali-wali Allah. Dan kita akhiri dengan perenggan terakhir. Okay, Ibnu Asakir rahimahullah menyebutkan, i'lam ya akhi, ambil tahu perkara ni wahai saudaraku. Waffaqana Allah wa iyyaka limardati wa ja'alana mimma yakhshahu wa yattaqihi tuqahu. Okey. So disebut kat sini anna luhumal ulama'i masmumatun. Hati-hati. Okey, pesanan ni memang sangat-sangat penting. Okey, dan kadang-kadang kita tak sedar disebabkan ada benda-benda yang kita tak setuju ke dengan ulama sebut ke apa ke. Dan dalam keadaan kita tak faham kenapa dia buat keputusan macam tu, dengan pengetahuan kita yang cetek, kita nampak kata, canggah lah. Padahal dia ada alasan, dia ada hujah. Dan ulama-ulama lain faham dia, kita yang kat bawah yang tak faham dia. Dan kita pula yang semangat bangkang kan. Ulama-ulama lain tak cakap apa-apa pun. Sebab apa? Sebab dia orang faham apa yang ulama ni maksudkan, ada asas-asas dia. Okay, dia orang setuju ke tak setuju ke, tapi dia orang faham. Tapi yang bawah-bawah ni tak faham. Tapi dia rasa macam dia faham sangat dah. Sebab bagi dia, apa yang dia faham asal dia macam ni, tak mungkin patut macam tu. Sebab tu kat sini Ibn Asakir sebut pesanan ni penting. Daging para ulama tu beracun. Daging para ulama tu beracun. Jangan sesuka hati sebut apa-apa pasal Abu Hanifah, pasal Imam Syafi'i ke. Kenapa Imam Syafi'i buat aku macam tu? Sabar, mulut jaga. Seriously, kita tak baca lagi semua kitab-kitab dia. Terlalu banyak yang dia dah kongsikan, yang dia dah jelaskan. Di kalangan ulama-ulama, mereka bincangkan dan perlu kepada banyak asas-asas prasarana, kelengkapan. Dan kita dalam keadaan, setakat yang aku tahu, kena macam ni. Hati-hati. Ayat ni lekatlah kat mana-mana. Letaklah dekat story WhatsApp ke hantaran grup. Ibnu Asakir sebut daging para ulama itu beracun. Beracun. Sebab apa? Ni macam isu mengumpat lah sekarang ni. Kalau setakat mengumpat, apa ni, orang ni macam makan daging bangkai lah. Daging bangkai busuk. Ini bukan setakat busuk, beracun. Beracun. Wa adatullahi ta'ala fi hadki astari muntaqisihim ma'lumatun. Dan kebiasaan Allah membuka aib, pekung orang-orang yang pandang rendah pada para ulama ini diketahui ramai. Allah memang akan buat dan dedahkan aib kekurangan orang-orang yang tak jaga mulut dia terhadap para ulama. Ni kita cerita pasal ulama ahli sunnah yang semua orang kenal. Biasa dengar nama Ibnu Katsir ke, Ibnu Hajar ke, Imam Nawawi ke.
Ibn Rajab ke siapa-siapa, nama-nama penting. Okey. Yusuf Qaradawi ke siapa-siapa ke, lepas tu sedap-sedap disebut macam-macam. Allah boleh buka pekung, okey, aib orang-orang yang memandang rendah mereka ni, dan perbuatan ni diketahui. Maknanya selalu berlaku. Daripada dulu lagi Manawi cerita ni, daripada zaman Ibnu Asakir, biasa berlaku. Orang pergi cakap bukan-bukannya, kemudian orang tu yang terbongkar aib dia. Wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama'i bithalbi ibtalahu Allah Ta'ala qabla mauti bi mautil qalbi. Dan orang yang lepaskan mulut dia, main sedap je kata, okey, mengatakan keburukan, aib-aib tentang para ulama, Allah akan uji, Allah akan timpakan musibah kepadanya sebelum kematiannya. Musibah apa? Matinya hati. Matinya hati. Sebagaimana Allah sendiri sebut, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang bercanggah menyelisihi perintah Nabi, menyelisihi perintah Allah, hendaklah diorang ni berhati-hati, sama ada fitnah akan menimpa mereka ataupun azab yang pedih di akhirat akan menimpa mereka. Okay, bagi saya bahagian akhir ni, kalau dia ambil satu sesi khas, bincangkan suatu keadaan macam ni, kita betul-betul kena rendah diri di hadapan para alim ulama. Okay, maknanya kita tahu ada orang ni, dia setakat yang aku nampak dia ada ilmu, kita rendah diri je. Walaupun ada benda yang kita tak faham kenapa dia seumpamanya, sabar dulu. Lebih-lebih selamat kita menjaga mulut dan lidah kita daripada mengatakan perkara-perkara yang hakikatnya kalau Allah tambah sikit soalannya terus kita tak reti nak jawab. Kalau orang timbulkan soalan lain-lain apa sebab kita tahu kita tak tahu. Tapi kita nak cakap juga. Sebab setakat aku tahu kan, aku rasa lah kan, dia tahu benda ni penting tapi dia main dengan rasa dia. Dia main dengan perasaan dia. Benda ni penting, maknanya perlu kepada kepastian. Untuk nak mengatakan betul atau tidak. Apa hujah-hujahnya, apa ulama' lain sebutkan dengan disiplin-disiplinnya. Bukan ikut rasa. Jadi kita berhati-hati dalam urusan sebegini. Doakan kebaikan untuk semua orang. Okay. Kita kalau tak jelas dan tak pasti, kita katakan Allahu'alam, Allah lebih tahu. Kita doakan yang baik, yang betul, itulah yang jadi petunjuk bagi kita. Supaya akhirnya nanti kita sampai di akhirat, kita tak akan terkejut. Ada bahagian-bahagian yang terlepas dari mulut kita, akhirnya mencampakkan kita ke dalam neraka jauh. Lebih jauh daripada 70 tahun jarak. Saya rasa cukup setakat itu dahulu. Semoga Allah kurniakan kemampuan, kekuatan pada kita untuk mengenal betul-betul siapakah Ahlul Quran. Malah kita sendiri berusaha untuk menjadi Ahlul Quran. Kita berusaha untuk menghormati dan tidak menyakiti mereka-mereka yang berkhidmat pada Al-Quran. Saya cukup setakat itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.